Apabila Alisha ditendang keluar dari syarikat yang dia bantu bina hanya kerana bosnya mahu menghapuskan namanya, dia bersumpah takkan tunduk pada sesiapa lagi. 3 tahun kemudian, syarikat kecil yang dia mulakan dari ruang tamu kini menjadi jenama global. Dan orang yang dulu mengkhianatinya terpaksa datang kepadanya untuk memohon pertolongan. Tapi ketika peluang membalas dendam tiba, Alisha belajar bahawa kemenangan sebenar bukan menjatuhkan orang lain, tetapi berdiri tanpa kebencian. Kejatuhan yang tidak pernah dijangka. Alisha berdiri di depan kaca besar bangunan tinggi itu, melihat pantulan dirinya, wajah letih. Mata merah, tapi bibirnya masih cuba tersenyum. Di tangannya, sebuah kotak kecil berisi semua yang tinggal dari 5 tahun kerja kerasnya. Sehelai gambar pasukan lama, buku nota lusuh, dan cawan bertulis Dream Big or Go Home. Hari ini sepatutnya hari bahagianya. Tapi sebaliknya, dia baru sahaja dipecat. Kami hargai sumbangan awak, Alisha. Tapi syarikat perlukan hala tuju baru. Kata-kata itu keluar dari mulut orang yang paling dia percaya, Daniel Rahman. CEO muda yang dulu sama-sama bermula dengannya dari bawah. Mereka membina syarikat teknologi kecil itu bersama-sama, Hinodent Solutions, di sebuah bilik sewa sempit dengan komputer terpakai dan semangat yang membara. Tapi selepas pelaburan besar masuk, segalanya berubah. Daniel berubah. Dan hari ini, tanpa amaran, dia menamatkan segalanya dengan satu surat rasmi dan senyuman palsu. Ia cuma keputusan bisnis, katanya dengan nada tenang. Jangan ambil hati. Alisha ketawa kecil, pedih. 5 tahun kita bina ni sama-sama, dan kebuang aku sebab bisnis? Kadang-kadang untuk maju, kita kena lepaskan beban lama. Beban lama. Itu maksudnya dia. Dia merangkah keluar dari bangunan itu di bawah hujan lebat. Orang lalu lalang berpayung, tapi dia biarkan air hujan jatuh ke wajahnya. Setiap titis air terasa seperti penghinaan tapi juga seperti penyucian. Dia sudah kehilangan segalanya. Kerja, status, reputasi. Namun di tengah kejatuhan itu, sesuatu dalam dirinya mula membara. Kahike aku beban, Daniel, bisiknya dalam hati. Tunggu. Aku akan buktikan aku bukan beban, aku adalah saingan yang kau takkan mampu singkirkan lagi. 2 minggu pertama selepas pemecatan itu terasa seperti neraka. Alisha bangun setiap pagi tanpa arah. Dia menatap skrin laptop kosong. Cuba cari peluang kerja baru. Tapi setiap kali buka email, tiada balasan. Dunia seakan menutup pintu serentak. Namun satu malam, ketika dia termenung di balkoni, telepon bergetar. Mesej dari sahabat lamanya, Mire. Leith, aku dengar apa jadi. Tapi aku ada ide. Kau masih nak terus dalam bidang ni. Bidang ni dah bunuh aku, Mira. Atau mungkin bidang ni sedang ajar ke cara hidup semula. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Mira membuka laptop, menunjuan pelan kasar. Aku tahu kehebat dengan reka bentuk sistem. Aku pandai urus operasi. Apa kata kita buka syarikat sendiri, kecil je dulu. Fokus pada software untuk bisnis tempatan. Alisha terdiam. Dalam fikirannya, suara Daniel masih terngiang. Untuk maju, kita kena lepaskan beban lama. Dia genggam cawan kopi itu kuat-kuat. Baik, Nira. Tapi kali ini kita main dengan peraturan kita sendiri. Mereka menamakan syarikat baru itu Noda SOINC, simbol permulaan baru dan penyelarasan semula impian yang patah. Mula-mula cuma mereka berdua di ruang tamu apartemen kecil Alisha. Dengan 2 komputer dan jaringan wifi yang kerak terputus. Tapi semangat mereka luar biasa. Siang mereka kod dan reka bentuk. Malam mereka cari pelanggan. Kadang makan Maggi, kadang tak tidur 2 malam. Ketahu, kata Mira sambil tersengih. Kalau Daniel nampak kita sekarang, mesti dia fikir kita gila. Bagus. Biar dia tahu gila pun boleh jadi genius kalau cukup terluka. 3 bulan berlalu. Noda SOINC mula dapat pelanggan kecil, kedai online, butik, dan syarikat tempatan yang perlukan sistem ringkas. Alisha bekerja tanpa henti. Bukan semata-mata untuk duit, tapi kerana setiap projek yang berjaya terasa seperti balasan kecil terhadap pengkhianatan itu. Namun dendam juga berbahaya. Kadang dia terlalu fokus untuk menang sehingga lupa tidur, lupa makan. Mira perasan perubahan itu. Leith, kini kerja macam robot.
Kenak balas dendam atau kenak mati berdiri. Aku cuma nak dia tengok aku dan menyesal. Kalau kekejar penyesalan dia, takkan pernah tenang. Tapi Alisha belum bersedia mendengar itu. Dalam hatinya, luka masih segar. Suatu malam, semasa menyiapkan projek besar pertama mereka, email masuk dari klien baru. Kami tertarik dengan portfolio Noda SONC. Sila hadirkan proposal di pejabat utama Innotent Solutions minggu depan. Nama syarikat itu, Innotent Solutions. Tempat segalanya bermula. Tempat dia dibuang. Mira memandangnya, terkejut. Leith, itu syarikat Daniel Khan. Ya. Kenak tolak. Tak. Aku akan pergi. Untuk apa? Untuk tunjuk pada dia beban lama ni dah jadi pesoing yang dia patut takutkan. Hari pertemuan itu, Alisha melangkah masuk ke bangunan yang sama, tapi kali ini bukan sebagai pekerja. Dia datang sebagai CEO syarikatnya sendiri. Ganca sederhana, tapi penuh keyakinan. Setiap langkah diiringi degupan jantung yang kuat. Ketika pintu bilik mesyuarat dibuka, wajah Daniel terpaku. Dia berdiri, cuba menyembunyikan keterkejutannya. Alisha. Hek, Daniel. Lama tak jumpa. Nampaknya kita bertemu semula, tapi kali ini bukan sebagai rakan sekerja. Bilik senyap. Alisha membuka fail dan mula membentangkan proposalnya dengan tenang. Tangan Daniel bergetar sedikit semasa memegang pen. Dia tahu wanita yang dia singkir dulu kini berdiri di depannya, bukan sebagai mangsa, tapi sebagai ancaman. Dan di mata Alisha, untuk pertama kali, tak ada lagi air mata. Hanya keyakinan. Kau pernah kakap aku beban, Daniel, kataca perlahan sambil menutup fail. Tapi sekarang, aku adalah sebab syarikat keperlukan nafas baru. Permainan kuasa bermula. Selepas pertemuan itu, nama Noda SONC mula berputar di kalangan pengurus Innotent Solutions. Ramai terkejut apabila tahu CEO syarikat baru yang berjaya menembusi tender besar itu ialah Alisha Farhana, bekas ketua reka bentuk sistem Innotent yang dulu dihapuskan secara senyap. Bagi kebanyakan orang, ia sekadar kebetulan. Tapi bagi Daniel Rahman, itu tamparan yang tidak dijangka. Malam selepas mesyuarat itu, Daniel duduk di pejabatnya. Lampu samar menyinari wajahnya yang tegang. Di skrin laptop, dia menatap profil syarikat Noda SONC. 2 orang ahli J, tapi boleh kalahkan pasukan penuh Innotent. Dia menekan jari di meja. Alisha Farhana, kau masih sama degil dan terlalu bijak. Dia masih ingat bagaimana mereka bermula 2 anak muda penuh cita-cita, sanggup tidur di pejabat demi menyempurnakan kod pertama mereka. Tapi bila pelabur besar masuk, Daniel mula berubah. Dia mula fikirkan keuntungan, bukan lagi prinsip. Dan untuk mengekalkan kuasa, dia buang satu-satunya orang yang berani menegur. Namun kini, melihat Alisha kembali berdiri di depannya, dia sedar keputusan itu mungkin kesilapan paling besar dalam hidupnya. Bagi Alisha, kejayaan mendapat tender itu bukan sekadar peluang perniagaan. Dia simbol kemenangan moral. Tapi dia tahu ini baru permulaan. Di pejabat kecil Noda SONC, Mira masuk dengan 2 cawan kopi. Aku tak sangka kita akan kerja dengan Innotent balik, kataca sambil meletakkan kopi di meja. Aku pun tak sangka. Tapi mungkin Tuhan memang suka main plot twist. Kau oke ke kerja bawah syarikat tu semula? Aku tak kerja bawah mereka, Mira. Aku bekerja sama dan kali ini, aku pegang kad kuat. Dia senyum nipis. Di skrin laptopnya, tertera projek besar. Sistem otomasi pemasaran digital untuk Innotent Global Expansion. Nilai kontrak itu cukup besar untuk menjadikan Noda SONC sebagai pemain utama dalam industri. Tapi juga cukup berisiko. Daniel bukan jenis yang akan duduk diam bila kuasanya tergugat. Beberapa minggu kemudian, mereka mula kerja rasmi. Alisha dan Mira perlu hadir ke pejabat Innotent setiap minggu untuk perbincangan sistem. Hari pertama projek dimulakan, Alisha melangkah ke bilik mesyuarat dengan tenang, walau dalam hatinya bergolak. Pekerja lama yang dulu mengelakkan pandangan kini menyambutnya dengan senyuman kaku. Ada yang malu, ada yang pura-pura tak kenal. Tapi Alisha tidak peduli. Dia datang bukan untuk nostalgia, dia datang untuk menang. Daniel menyambut mereka dengan gaya korporat. Selamat datang, Cik Alisha, Cik Mira. Kami harap projek ni berjalan lancar. Tentu.
Noda SONC dah siapkan pelan awal untuk peringkat pertama, balas Alisha tenang, sambil menyerahkan dokumen. Tapi setiap kali Daniel cuba berlagak profesional, matanya tak dapat menipu, masih ada resah di situ. Dia tahu Alisha kini setaraf dengannya, bukan lagi bawahan. Selepas mesyuarat, mereka terserempak di koridor. "Kan nampak tenang," kata Daniel perlahan. "Tenang datang bila kita dah habis marah. Kemarah sangat pada aku dulu." "Tak. Sekarang aku cuma berterima kasih." Daniel berkerut dahi. "Berterima kasih? Kalau kau tak buang aku takkan jadi siapa aku sekarang." Dia berlalu tanpa menoleh. Daniel terpaku. Dalam satu ayat, Alisha menukar posisi dari mangsa jadi pemenang. Hari demi hari, mereka bekerja sama. Setiap pertemuan dipenuhi ketegangan halus seperti permainan catur yang tidak diucap. Daniel cuba tunjuk kawalan, tapi Alisha bijak membaca setiap langkahnya. Dia tahu cara berfikir lelaki itu kerana dulu, dia yang bantu membentuknya. Suatu petang, ketika semua pekerja sudah pulang, Daniel mendapati Alisha masih di bilik mesyuarat, menyiapkan laporan. Dia berdiri di pintu, memerhati. "Kau masih kerja sampai lewat malam rupanya," katanya. "Tabiat lama susah nak buang," jawab Alisha tanpa menoleh. "Aku rindukan suasana ni dulu. Bezanya dulu aku buat semua tu untuk syarikat kah. Sekarang aku buat untuk diri sendiri." Ada kesucian antara mereka. Daniel perlahan-lahan merangkah masuk. "Alisha, aku tahu apa aku buat dulu salah. Salah tak cukup untuk betulkan apa yang kau rosakan. Aku cuma nak minta maaf. Maaf tak ubah sejarah, tapi boleh tentukan masa depan." Dia menutup laptop, berdiri, dan memandang terus ke matanya. "Kalau kau betul-betul nak tebus kesilapan, buktikan dengan tindakan, bukan kata." Selepas perbualan itu, sesuatu berubah. Daniel mula lebih jujur, dan Alisha walau berhati-hati mula melihat sisi lain lelaki itu. Dia masih ricik, tapi ada keikhlasan kecil yang dulu tak pernah muncul. Namun bukan semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa pengurus inudent, yang bimbang Alisha akan mengancam kedudukan mereka, mula menyebarkan sabar angin. Ada email terbocor, dokumen diubah suai, dan laporan kewangan dimanipulasi untuk menjatuhkan noda SONC. Satu pagi, Mira datang dengan wajah panik. "Ri, mereka tuduh kita bocorkan kod sistem kepada pesaing." "Apa?" "Mereka hantar surat rasmi." Daniel pun dah dapat salinan. Alisha menelan air liur. Dia tahu ini bukan kesilapan biasa, ini sabotaj. Dan dia tahu siapa dalangnya. Farid, ketua operasi inudent. Orang kanan Daniel yang dulu jadi punca dia dipecat. Tanpa menunggu lama, Alisha masuk ke pejabat Daniel. Farid sedang duduk di situ, wajah sinis. "Cik Alisha, awak patut jelaskan hal ni." "Tak ada apa nak jelaskan. Tuduhan ni palsu. Bukti menunjukkan data bocor dari server noda SONC." "Dan bukti tu datang dari mana?" "Server inudent." "Ya. Jadi maksudnya bukti itu boleh diubah oleh sesiapa saja di pihak kah?" Farid tergamam seketika. Daniel memandang antara mereka berdua. "Cukup, Farid. Aku akan siasat dulu." "Tapi, Encik Daniel." "Aku kata cukup." Farid keluar dengan wajah masam. Alisha berpaling hendak pergi, tapi Daniel menahan. "Aku percaya kau tak buat tu. Kau percaya sebab aku tak bersalah, atau sebab kau takut aku balas balik?" "Mungkin dua-dua." Dia ketawa kecil, lalu berlalu keluar. Namun jago di dalam, ada sesuatu yang mula mencahaya, bukan dendam, tapi rasa pelik yang dia tak nak akui. Beberapa hari kemudian, penyiasatan dalaman selesai. Terbukti tuduhan terhadap noda SONC palsu, malah data bocor itu sebenarnya dicipta oleh Farid sendiri untuk menjatuhkan mereka. Daniel mencingkirkan Farid serta-merta. Tapi tindakan itu mencetuskan gempa dalam syarikat. Lembaga pengarah mula mempertikaikan keputusan Daniel. Sejak Alisha masuk semula, semuanya huru-hara. "Kita patut tamatkan kerjasama tu." Daniel mempertahankan Alisha habis-habisan. Kalau bukan sebab dia, projek global kita dah gagal. Namun tekanan makin kuat. Daniel tahu masa depannya di syarikat itu kini di hujung tanduk.
Dan Alisha mula sedar dendamnya mungkin akhirnya akan menghancurkan seseorang bukan dengan tangannya, tapi dengan caranya sendiri. Malam itu, Alisha duduk sendirian di pejabat kecilnya. Layar komputer memanturkan wajahnya yang letih. Mira menghampiri perlahan. Kalau dia jatuh kali ini, kau menang, Liz. Menang? Dia tersenyum pahit. Kenapa rasa macam kalah? Sebab kau dah mula nampak dia sebagai manusia, bukan musuh. Alisha termenung lama. Hatinya berperang antara dendam lama dan rasa kasihan yang tak diundang. Untuk pertama kali, dia tak tahu lagi apa yang dia mahu. Kemenangan atau kelegaan. Bila kebenaran mengubah segalanya. Sudah hampir 3 minggu sejak insiden sabotaj itu. Krisis di Innodent belum reda. Daniel kini jarang muncul di pejabat. Desas-desus tentang pengunduran dirinya tersebar di kalangan pekerja. Sementara itu, projek Noda SONC terus berjalan, tapi suasananya tak lagi sama. Alisha tidak lagi merasa puas. Setiap kali melihat nama Daniel dalam berita korporat, dia rasa kosong seolah-olah kemenangan ini datang dengan harga yang terlalu mahal. Pagi itu, Mira masuk ke pejabat kecil mereka sambil membawa fail laporan. Projek kita dah siap 90%, tinggal penyerahan AVJ. Bagus, balas Alisha perlahan. Tapi kenapa kau nampak tak gembira langsung? Aku patut rasa puas, kan? Tapi entah, macam ada benda tak betul. Sebab Daniel. Alisha diam. Mira duduk di sebelahnya. Aku tahu dulu dia hancurkan kau, Liz. Tapi kadang-kadang, dendam tu boleh buat kita jadi orang yang kita benci. Alisha menghela nafas panjang. Aku cuma nak keadilan. Keadilan atau pembalasan? Soalan itu bergema dalam fikirannya lama selepas Mira keluar. Beberapa hari kemudian, Alisha menerima panggilan dari nombor tak dikenali. Cik Alisha, saya Hani, setia saha peribadi Encik Daniel. Dia minta jumpa Kit, secara peribadi. Untuk apa? Dia kata penting. Dan bukan tentang perniagaan. Hati Alisha bergetar. Dia hampir menolak, tapi rasa ingin tahu mengatasi segalanya. Baiklah. Di mana? Tempat lama, kafe depan pejabat lama Innodent. Petang itu, dia tiba di kafe tersebut. Tempat yang dulu sering jadi markas rahasia mereka sewaktu masih membina impian bersama. Daniel sudah duduk di meja hujung, berpakaian kasual, wajahnya lebih letih daripada sebelumnya. Terima kasih sebab datang, katanya perlahan. Kau ada 5 minit, balas Alisha dingin. Aku tak nak bercakap pasal projek. Aku cuma nak jelaskan sesuatu tentang masa lalu. Dia meletakkan satu fail di atas meja. Fail itu bertanda confidential. Pelaburan Innodent 2019. Kau ingat aku buang kau sebab ego? Tanya Daniel. Bukan ingat. Aku tahu. Kau silap. Dia membuka fail itu, menunjukkan satu dokumen perjanjian pelaburan antara Innodent dan sebuah syarikat pelaburan besar, Thornbridge Capital. Pelabur ini datang dengan syarat, aku perlu bersihkan struktur syarikat dan buang sesiapa yang dianggap ancaman kepada majoriti pemegang saham. Maksudnya aku. Ya, mereka kata kau terlalu idealistik, terlalu tegas, dan terlalu banyak kuasa dalam keputusan kreatif. Jadi kau tunduk. Karena aku tak tunduk, mereka tarik pelaburan. Dan Innodent mati sebelum sempat hidup. Alisha memandang wajahnya tajam. Kau boleh lawan. Dan, tapi kau pilih untuk buang aku sebab senang. Aku tahu. Dan sejak hari itu, aku menyesal setiap masa. Dia menutup hal itu perlahan. Aku tak harap kau maafkan aku. Aku cuma nak kau tahu, aku tak pernah anggap kau beban. Kau tulang belakang Innodent. Aku cuma takut kehilangan semua. Dan kau tetap kehilangannya juga, balas Alisha perlahan. Ada kesucian panjang. Hanya bunyi hujan di luar kedai menemani mereka. Kau tahu, aku tak pernah berhenti tengok kerja kau, kata Daniel lagi. Noda SONC luar biasa. Kau buat semua tu dengan tangan sendiri. Sebab aku belajar dari orang yang buang aku, sinde Alisha. Tapi kali ini suaranya lembut, bukan sinis. Ada sesuatu dalam wajah Daniel yang buat kemarahannya perlahan-lahan pudar kejujuran. Beberapa hari selepas itu, berita besar meletup. Daniel Rahman meletakkan jawatan sebagai CEO Innodent Solutions.
Media melaporkan kononnya kerana tekanan dalaman dan konflik kepentingan. Hakikatnya, dia memilih untuk berundur setelah lembaga pengarah menolak pembaharuan sistem yang dibangunkan bersama noda SONC. Alisha baca artikel itu berulang kali. Dia patut rasa puas, tapi hatinya hanya berat. Malam itu, dia duduk di balkoni rumah sambil menulis di buku notanya. Aku fikir bila dia jatuh, aku akan lega. Tapi kenapa aku rasa kosong? Mungkin sebab dendam cuma ubat sementara, bukan penawar sebenar. Beberapa minggu kemudian, Daniel hilang dari radar. Tiada berita, tiada posting media sosial. Sehinggalah satu pagi, Mira masuk dengan wajah pelik. Liv, kena tengok ni. Dia menunjukkan mesej berita dari laman tempatan. Bekas CEO syarikat teknologi tempatan terlibat dalam kemalangan dilaporkan parah. Nama itu jelas Daniel Rahman. Alisha terdiam. Cawan di tangannya terlepas ke lantai. Hospital mana? Petang itu, dia berdiri di depan bilik ward ICU. Tubuh Daniel terlantar di atas katil, wajahnya berbalot, mesin berdesir di sisi. Hani, setia saha lamanya, menghampiri. Dia dirangga lari. Baru stabil semalam. Tapi dia sebut nama Cik Alisha sebelum pingsan. Air mata yang Alisha tahan selama ini akhirnya gugur juga. Dia duduk di kerusi sebelah katil, memandang wajah lelaki yang dulu dia benci sepenuh hati. Kau betul-betul pandai hilang pada masa yang salah, bisiknya perlahan. Aku datang nak tunjuk aku menang. Tapi tengok ke macam ni, aku cuma nak ke hidup. Beberapa hari berlalu, Daniel sedar dari koma. Dia lemah, tapi senyum kecil terukir bila nampak Alisha di situ. Aku sangka aku halusinasi. Kalaukah halusinasi, aku dah marah ke sebab tinggal projek tergantung. Dia ketawa perlahan, kemudian batuk kecil. Kenapa kau datang? Sebab aku tak nak orang lain curi peluang untuk marah kau dulu. Masih marah? Mungkin separuh. Separuh lagi, simpati. Minggu demi minggu, Daniel pulih perlahan-lahan. Alisha sering datang membawa kopi dan dokumen projek, kononnya alasan profesional. Tapi Mira tahu sebab sebenar. Kedah jatuh hati balik ke, Liv. Jangan mengarut. Aku cuma cakap, kadang Tuhan guna luka lama untuk buka hati baru. Alisha senyum hambar. Dia tak tahu perasaan itu apa. Cuma setiap kali Daniel tersenyum, dendamnya terasa semakin jauh. Satu petang, ketika matahari hampir terbenam, Daniel memanggilnya. Alisha, aku nak tanya satu benda. Apa dia? Kalau masa boleh diundur, kau masih pilih jalan yang sama. Dia diam seketika, merenung warna jingga di luar tingkap. Ya, sebab kalau aku tak jatuh, aku takkan kenal kekuatan aku sendiri. Dan aku takkan belajar apa itu kehilangan. Sebelum pulang, Alisha menulis satu nota kecil dan tinggalkan di meja tepi katilnya. Aku tak maafkan semua. Tapi aku maafkan cukup untuk kita berdua hidup semula. Keesokan harinya, Daniel dibenarkan keluar dari hospital. Dia keluar perlahan, berjalan di sebelah Alisha. Tak ada janji, tak ada drama, hanya dua manusia yang akhirnya memahami bahawa kadang-kadang, pembalasan terbaik bukan menjatuhkan, tapi melepaskan. Harga sebuah kemenangan. 3 tahun berlalu sejak hari Alisha meninggalkan hospital itu. Dunia sudah banyak berubah. Nama noda SONC Technologies kini tertera di papan iklan tinggi di tengah Kuala Lumpur. Simbol kejayaan, ketabahan, dan kebangkitan seorang wanita yang pernah dihina. Alisha kini menjadi wajah inspirasi bagi ramai usahawan muda. Majalah Perniagaan menobatkannya sebagai wanita paling berpengaruh dalam industri teknologi Asia. Dia sering dijemput memberi ucapan di universiti, rancangan TD, malah di forum antarabangsa. Namun di sebalik cahaya itu, dia tahu setiap kemenangan datang dengan bayangan gelapnya sendiri. Pagi itu, Alisha berdiri di tingkap-tingkat 23 pejabatnya, memandang kesibukan kota. Di tangannya, cawan kopi panas, aroma yang dulu menemaninya waktu dia masih bekerja di ruang tamu kecil bersama Mira. Mira kini ketua operasi noda SONC. Sibuk menyiapkan pelancaran produk baru. Liz, kita dapat pelabur baru dari Jepun. Mereka nak jadikan sistem kita sebahagian daripada platform global mereka, katanya gembira. Pelabur mana? Kurosawa Group. Kurosawa.
Aku pernah dengar nama tu. Ya, Daniel kerja dengan mereka sekarang. Cawan di tangan Alisha terhenti separuh jalan. Apa? Dia jadi penasihat strategik di sana. Aku rasa cepat atau lambat, jalan korang akan bersilang lagi. Dan seperti nasib yang tak pernah penat bermain. Seminggu kemudian, ia benar-benar berlaku. Alisha dijemput menghadiri Forum Teknologi Asia di Tokyo. Dan di pentas yang sama, nama Daniel Rahman turut diumumkan sebagai salah satu panel. Lama tak berjumpa, katanya lembut selepas acara, sambil menghulurkan tangan. 3 tahun bukan masa yang lama untuk seseorang yang pernah buat aku nak bunuh diri kerja. Tapi cukup lama untuk belajar jadi manusia yang lebih baik. Mereka ketawa kecil, bukan ketawa bahagia, tapi ketawa dua orang yang pernah melalui parang yang sama. Beberapa hari selepas forum itu, Daniel menghubungi Cha semula. Aku ada cadangan. Tentang apa? Tentang peluang untuk Noda SONC. Kurosawa Group nak kerjasama jangka panjang dengan Ka. Dan kau orang tengah, Cha? Bukan. Aku cuma penyambung antara masa lalu dan masa depan. Alisha diam lama. Sebahagian dirinya masih berhati-hati. Tapi sebahagian lain tahu peluang sebesar itu tak datang 2 kali. Baiklah, kata Cha azirnya. Tapi kalau permainan lama kau ulang, aku takkan diam lagi. Kali ini aku bukan datang untuk bermain, Liz. Aku datang untuk menebus. Kerjasama antara Noda SONC dan Kurosawa Group berjalan luar biasa. Gabungan teknologi Jepun dan inovasi tempatan Malaysia menjadikan projek itu tajuk utama dalam industri Asia. Daniel kini kerap ke pejabat Noda SONC. Kadang datang untuk mesyuarat, kadang hanya sekadar berbual. Namun sesuatu perlahan-lahan berubah, bukan lagi persaingan, tapi rasa saling menghormati. Bila Daniel berbicara, Alisha tidak lagi mendengar dengan kemarahan, tapi dengan rasa ingin faham. Dan bila Alisha bercakap, Daniel tidak lagi membalas dengan ego, tapi dengan penyesalan yang tenang. Suatu malam, selepas satu sesi pembentangan besar di Tokyo, mereka berdua berjalan di taman berhampiran hotel. Langit bercahaya dengan lampu neon, angin sejuk bertiup lembut. Ketahu, dulu aku benci tengok kau berjaya, kata Daniel tiba-tiba. Sekurang-kurangnya kau jujur. Tapi bila aku tengok apa kau capai sekarang, aku sedar kau bukan cuma saingan. Kecerminan aku yang tak pernah berani jadi baik. Dan aku pernah benci kau sebab buat aku rasa kecil. Balas Alisha perlahan. Tapi sekarang aku tahu, mungkin aku memang perlu jatuh dulu untuk belajar berdiri sendiri. Mereka berhenti di tepi tasik kecil. Jadi kita sama-sama kalah dan sama-sama menang. Mungkin. Atau mungkin kita dua orang yang azirnya faham. Dendam cuma cara hati menutup luka. Namun tidak semua orang senang dengan keakraban mereka. Mira mula perasan perubahan sikap Alisha. Liz, aku tahu kau dah maafkan dia. Tapi hati-hati. Dunia korporat ni tak pernah betul-betul bersih. Aku tahu. Tapi kalau aku terus hidup dalam curiga, aku takkan ke mana. Kau lembut sangat bila hati dah masuk. Aku bukan lembut, Mira. Aku cuma penat benci. Sementara itu, tekanan dari pelabur meningkat. Kurosawa Group mahu menggabungkan Noda SONC sepenuhnya di bawah syarikat mereka, bermakna Alisha akan kehilangan kawalan mutlak. Tawaran itu bernilai jutaan dolar, tapi bermakna melepaskan separuh jiwa yang dia bina. Ini peluang emas, Liz, kata salah seorang pelabur tempatan. Atau ini perangkap emas, jawab Cha perlahan. Malam itu, dia duduk di pejabatnya, memandangkan lampu bandar yang berkilau. Daniel masuk tanpa mengetuk. Kau dah baca tawaran tu? Dah. Dan aku belum buat keputusan. Kalau aku kata gabungan tu bagus, kau bercakap sebagai penasihat, atau sebagai seseorang yang masih cuba menebus silap lama? Daniel senyum nipis. Mungkin dua-dua. Kalau aku terima, aku akan hilang kawalan. Tapi kalau aku tolak, aku mungkin hilang peluang besar. Jadi kau nak pilih mana? Dulu aku selalu pilih untuk menang. Kali ini, aku cuma nak tenang. Keesokan harinya, mesyuarat penentuan berlangsung. Pelabur Jepun, media, dan eksekutif hadir. Daniel duduk di sisi Alisha, wajahnya tenang. Ketika tiba giliran Alisha memberi kata asyik, dia berdiri dengan penuh yakin. 3 tahun lalu,
Saya membina syarikat ini dengan niat untuk buktikan sesuatu bahawa saya mampu berdiri selepas dijatuhkan. Tapi hari ini, saya tak perlu buktikan apa-apa lagi. Kejayaan sebenar bukan bila nama kita naik di papan tanda, tapi bila kita masih boleh tidur lena tanpa takut kehilangan segalanya. Dia berhenti sejenak, memandang Daniel. Jadi, dengan rendah hati, saya menolak tawaran penggabungan ini. Dewan senyap. Wajah pelabur tegang. Tapi Alicia terus berdiri tegak, yakin dengan keputusannya. Selepas majlis itu, Daniel menghampirinya. Kau sedar keputusan tu mungkin buat ramai marah. Ya. Dan kau tak menyesal. Aku pernah jual harga diri aku dulu demi diterima. Aku takkan ulang lagi. Kedah jauh berbahaya, Reeve. Mungkin sebab aku dah jumpa apa yang aku cari. Dan apa tu? Ketenangan. Beberapa bulan berlalu. Nuda SYNC kekal berdiri, walau tanpa pelabur besar. Namun kali ini, ia bukan sekadar syarikat. Ia menjadi komuniti untuk usahawan kecil, projek sosial, dan pusat latihan wanita muda dalam bidang teknologi. Daniel pula kekal di Jepun, tapi mereka masih berhubung sesekali. Tiada janji manis, tiada kata cinta. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, saling menghormati sebagai dua jiwa yang pernah saling melukakan, dan akhirnya sama-sama belajar untuk sembuh. Suatu pagi, Alicia membuka email. Satu mesej masuk dari Daniel. Aku dengar Noda SYNC buka pusat latihan baru. Aku bangga dengan Ka. Kedah ajar aku. Kadang kemenangan terbesar datang bila kita berhenti berlawan. Dia tersenyum, lalu menaip balasan. Dan kadang maaf yang paling tulus datang bila kita berhenti mengharap balasan. Malam itu, dia berdiri di balkoni, memandang ke langit yang cerah. Dulu, setiap bintang mengingatkannya pada dendam yang membakar. Kini, setiap satu daripadanya terasa seperti doa kecil, tanda bahawa luka juga boleh bersinar bila dendam menjadi kemaafan. Tahun berganti tahun. Nama Alicia Farhana kini sinonim dengan ketabahan. Wajahnya sering terpampang di majalah perniagaan dan seminar motivasi. Namun semakin tinggi dia naik, semakin dia sedar kejayaan bukan lagi tentang siapa yang kalah, tetapi tentang siapa yang tetap manusia walau di puncak. Pada hari ulang tahun kelima Noda SYNC, dia menjemput semua pekerja ke acara sederhana di pejabat lama mereka, ruang kecil yang dulu jadi tempat perjuangan pertama. Dindingnya masih ada kesan tampalan poster lama dan tanda keringat masa lalu. Aku buka tempat ni semula, kataca pada Mira, bukan sebab nostalgia, tapi supaya semua orang tahu, setiap impian besar bermula di ruang sekecil ini. Mira tersenyum. Kaazuja tenang, Reeve. Mungkin sebab aku dah letak semua beban lama. Tengah hari itu, seorang tetamu tak dijangka muncul. Daniel. Berbaju ringkas, membawa fail kulit dan sejambat bunga putih. Aku dengar Noda SYNC ulang tahun kelima, katanya perlahan. Dan aku dengar kau sekarang mentor kepada beratus usahawan muda, balas Alicia. Aku cuma ikut jejak orang yang aku pernah sakiti. Dia menyerahkan file itu, proposal kecil. Projek sosial bersama Kurosawa Group untuk melatih wanita muda dalam bidang teknologi. Aku tak datang untuk berniaga. Aku datang sebab aku percaya apa yang kau buat boleh ubah hidup orang. Alicia membaca sepintas, lalu mengangguk. Kali ini, aku setuju. Tapi bukan sebab duit, dan sebab niat. Beberapa bulan kemudian, projek itu berkembang besar. Media memuji kerjasama mereka sebagai contoh terbaik penebusan korporat. Namun pelabur baru menekan Alicia supaya menggunakan nama Kurosawa Noda SYNC. Bukan Noda SYNC saja. Nama tu nilai pasaran tinggi, kata mereka. Tapi bukan nama tu yang lahirkan perjuangan ni, jawab Alicia. Malam itu, dia berbincang dengan Daniel. Kalau kau sokong mereka, projek ni boleh jadi global. Tapi kalau aku setuju, aku jual identiti aku lagi sekali. Daniel menatapnya lama. Dulu aku hilang kau sebab aku pilih kuasa. Jangan ulang kesilapan aku. Kata-kata itu cukup untuk memutuskan segalanya. Keesokan paginya, Alicia menolak tawaran pelabur. Kalau dunia tak kenal nama kami, tak apa. Asalkan kami kenal nilai kami sendiri. Beberapa minggu kemudian, Alicia dijemput memberi ucapan di universiti tempat dia dulu belajar. Di pentas besar itu,
Dia berdiri sambil memegang mikrofon, kali ini bukan sebagai mangsa atau pemenang, tapi sebagai guru. Dulu, aku fikir kejayaan adalah membalas semua orang yang buat aku jatuh. Sekarang aku tahu, kejayaan sebenar adalah bila aku tak perlukan lagi mereka untuk menentukan nilai diri aku. Tepukan bergema. Di barisan hadapan, Daniel tersenyum, menunduk hormat malam itu. Selepas majlis, mereka berjalan di tepi tasik University. Cahaya bulan memantul di air. "Kemasih marah aku?" tanya Daniel. "Marah tu dah lama mati. Yang tinggal cuma kenangan. Dan kenangan tu sakit. Tak lagi. Sekarang ia cuma tanda yang aku pernah hidup sepenuhnya." Daniel menghela nafas. "Aku fikir aku datang dalam hidup kau untuk bina impian. Rupanya aku datang untuk ajar kau berdiri sendiri. Dan aku belajar. Kadang musuh lama boleh jadi cermin terbaik untuk kita belajar jadi manusia." Mereka ketawa kecil, tanpa perlu sebarang janji. Kerana sesetengah cerita tak perlu diikat oleh cinta, cukup diaziri dengan pengertian. Beberapa tahun kemudian, Noda SONC terus berkembang. Kini menaja beasiswa bagi pelajar miskin dalam bidang sains komputer. Di dinding utama bangunan barunya, terukir kata-kata Alicia sendiri. "Aku tak perlu balas dendam bila kejayaan aku sendiri sudah cukup kuat untuk bercakap." Kisah seorang wanita yang dibuang dari syarikat yang dia bina, namun membalas dengan kejayaan dan kemaafan. Bila dendam reda, hanya ketenangan yang tinggal, dan skim kemenangan sebenar.